Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku sayang. Bersama dengan saya Syahrin Yusri pada malam ini dalam rancangan Randau episod kedua, dan saya doakan penonton di rumah berada dalam keadaan sihat-sihat walafiat dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Teruskan menjaga kebersihan diri, teruskan menjaga penjarakan sosial, tapi yang paling penting sebenarnya malam ini terus berada di kaca TV anda. Selama 30 minit, saya akan menemani anda untuk bercakap tentang satu topik yang cukup memberi manfaat kepada seluruh rakyat Sarawak, terutamanya penonton TVS ni. Jadi saya tidak keseorangan, saya bersama dengan rakan-rakan di studio ni sebenarnya. Dan saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya, Profesor Awang Azman Awang Pawi, yang sekarang berada nun jauh di Kuala Lumpur. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, sihat, Syarif. Alhamdulillah. Okey, di sebelah kiri saya pula bersama dengan tetamu khas yang kita bawakan daripada orang Sarawak sebenarnya. Okey, bersama dengan Encik Aziz Island, merupakan pengurus kanan sumber manusia Petros, Petroleum Sarawak. Apa khabar Encik Aziz? Alhamdulillah, bagus. Kita sekarang ni dalam keadaan yang penjarakan sosial. Penjarakan sosial. So kita kena stay away sikit, preferably, but alhamdulillah okey lah semuanya. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk makluman penonton yang sedang menonton rancangan Randau ni, rancangan Randau ni sebenarnya kita nak bersantai saja, kita nak bersembang-sembang saja. Kalau kita katakan bercakap tentang Randau ni, sebenarnya definisi ni adalah merupakan perkataan dari suku kaum Iban sebenarnya. Randau. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermaksud bersembang. Tetapi kalau dari segi ilmiahnya, bersembang kena mempunyai isi kandungan yang penting. Jadi kita yang penting-penting saja yang kita akan sembang hari Kita ini. cuba. Kita cuba. Kita cuba saja. Prof, yang penting-penting saja kita sembang malam ni ya. Ya, kita sembang-sembang yang bermanfaat untuk masyarakat kita. Betul. Untuk manfaat kepada orang kampung kita yang dengar sekarang ni, supaya ada benda baru juga yang rakyat kita boleh faham, boleh Betul. tahu, dan kita ambil manfaat yang baik untuk memastikan rakyat dan negeri Sarawak kita terus membangun dalam konteks masa depan yang lebih cerah lagi. Okey, betul. Okey, sekarang ni topik malam ni seperti mana saya katakan tadi, topik menarik, sebab tu saya minta penonton terus berada di depan kaca TV sebab topik dia adalah peluang pekerjaan. Jadi sekarang ni betul. kita seperti mana kita semaklum daripada tahun lepas, sejak kita dilanda pandemik COVID-19 ini, banyak syarikat tutup, banyak juga syarikat mengurangkan saiz operasinya dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Jadi inilah masanya kita ingin memberi satu berita baik kepada penduduk Sarawak, orang Sarawak ni sebenarnya ada peluang pekerjaan di Sarawak ni. Betul. Ini sebenarnya merupakan satu fenomena global. Betul. Kita tak boleh lihat konteks Sarawak saja sebab kita tahu benda itu berlaku di UK juga, di Amerika juga, di Asia Tenggara juga, di Betul. Vietnam, Thailand, Singapura dan Malaysia. Supaya kita dapat lihat benda ini merupakan suasana global. Kita sama-sama tanangi dengan baik. Pada masa sama kita lihat ruang yang ada pada Petros ni, bagaimana Petros ini boleh membantu rakyat dalam konteks peluang pekerjaan dan juga modal insan. Ini yang kita boleh kongsi dengan panel kita, tetamu khas kita hari ini. Okey. Jadi jelas orang yang kita bawa pada malam ni dari Petros sebenarnya. Jadi Petros adalah topik kita malam ni yang ingin memberi peluang pekerjaan. Dan tapi sebelum tu mungkin Yazid boleh ceritakan sikitlah apa perkembangan Petros sendiri dan ceritakan fungsi sikitlah peranan dan fungsi Petros tu sendiri. Okay. Pertamanya Petros, kebanyakan orang tak tahu maksud sebenar Petros. Betul. Petros adalah Petroleum Sarawak Berhad. Okey. Singkatannya Petros lah. Petros, okey. Kalau kita search dekat website sekarang, Petros might give you different meaning. Okey. Okay, but for kita, memang fokus on Petros is untuk oil and gas. Okey. Industri minyak dan gas di Sarawak. Yang pertamanya, Petros ni ialah company what we call integrated player. Okey. Integrated player means dia memang dari huluan dan hiliran. The end-to-end process of oil and gas. So, fungsi Petros ialah if we go to our main purpose lah,
harnessing our petroleum resources for sustainable progress of Sarawak. Petros telah diamanahkan untuk membangun dan memanfaatkan hasil minyak dan gas Ya, yang di Sarawak, di ya, Sarawak. di Sarawak Mhm. untuk kemajuan yang lebih hebat dan lestari lah, sustainable. Ya, So rasanya something that ramai orang tertanya sebelum ni why tidak pernah ada. betul. Kita ada. Sekarang baru kita ada baru Petros kita ada. ni. Ya, So we should move forward lah. betul. Rather than going back to why, Mhm. we should just move forward in terms of Petros is here. Betul. Kita- Inilah masanya Inilah masanya untuk kita membangunkan Sarawak. dalam industri oil and gas kita sendiri. Dalam specifically dalam industri, but the whole point is kita membantu Sarawak membangun seperti visi 2030. Okey. Jadi Prof, sebenarnya itu sedikit ialah kita bercakap tentang fungsi dan peranan Petros ni. Sebenarnya Prof, kalau diikutkan, kalau saya lihat wajah Prof ni sebenarnya ada 1001 persoalan yang hendak ditanyakan sebenarnya. Tapi Prof, sebenarnya kita akan berehat seketika untuk kita tanyakan soalan, kita tinggalkan soalan tu dulu. So, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali dalam rancangan Randau. Apa pun penonton di rumah, teruskan duduk di hadapan kaca TV anda. Sebab maklumat selepas ini, berita yang kita nak sampaikan, peluang pekerjaan yang akan ditawarkan oleh Petros. Maklumkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada sahabat andai. Okey, selepas ni. Baik, Prof, sekarang tiba masanya. Kita nak bercakap tentang peluang pekerjaan yang ada di Petros. Jadi mungkin saya, yalah, memandangkan kita ni berandau, tapi saya nak juga tanya soalan dulu ni sebenarnya Prof. Pada Cik Aziz ni sebenarnya. Tadi kata Petros ni merupakan Petroleum Sarawak Berat merupakan sebuah syarikat di Sarawak ni sendiri, milik Kerajaan Negeri Sarawak. Yeah. Yang ingin membangunkan oil and gas industri di Sarawak ni. Pasti banyak skill, pasti banyak peluang-peluang pekerjaan yang akan ditawarkan. Dah 2 tahun dah Petros, semenjak tahun 2018 ya. Yeah. Kita wujudkan Petros ni, dah pastinya ada 2017 perancangan. sebenarnya. 2017. Okey. Zid, ceritakan apakah skill ataupun kemahiran yang diperlukan di dalam Petros ni sendiri? Pada mulanya is oil and gas industry. Okay. High risk. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat Okay. bahaya. In terms of safety lah. Safety, kesihatan. So, the first and foremost ialah kita selalu mendidik setiap pekerja kita supaya safety is highest priority. Okey. Dalam Petros pun safety will be the highest priority dari segi kita operasi, dari segi even bekerja di office je. Kita akan mementingkan keselamatan dan kesihatan. Okey. Ya. Dari dalam konteks bekerja dalam situasi COVID sekarang ni, pandemik sekarang ni, itu menjadi peranan penting company dan menjadi peranan penting untuk setiap pekerja. Okey. Ya, untuk memastikan kesihatan dan keselamatan masing-masing terjaga. Dari segi itu, ciri yang utama yang dicari dalam industri ini ialah high safety lah. Okey. Ya. Okay. So first and foremost, itu given lah. So Yeah. but something yang kita boleh ajar, boleh didik, yang patut kita ajar dan didik dari peringkat pendidikan lagi. Okey. Ya. Bukan just Bukan at the sekarang. workplace. Bukan at the workplace. Ya. Kalau boleh kita didik daripada mereka sekolah kecil, sekolah rendah lagi. Okey. Yeah. So then when it comes to the opportunities in Petros or oil and gas, kalau selalunya orang ingat oil and gas engineering. Tapi actually we cover a whole spectrum lah. Yeah. Ya. Kalau you nak tengok daripada technical, yes, your engineering lah, your Yeah. geologist lah, your subsurface. Then but setiap benda ni perlu the planning, the financial, the accountant, the HR. The HR part kan? tu. You need the support, Betul. the people, the technicians, multiple skills. Okay. So dari segi peluang tu in the oil and gas industry, not necessarily dalam Petros, oil and gas ni banyak peluang pekerjaan. Ya. Ya. Spektrum dia luas Ya, sebenarnya. spektrum sangat luas. Okey. Kalau ikutkan dari segi all the degree yang dibuat di universiti, kebanyakan, I think boleh katakan mostly all boleh be accepted. Okey. Ya. Okey. Ya. Jadi Yazid dah ceritakan sikit tentang antara kategori bidang
pekerjaan yang ada di Petros nanti. Mungkin Aziz akan jelaskan dengan lebih detail selepas ni. Prof, kita dah dengar dalam bidang oil and gas ni tak semesti dalam engineering saja, tetapi dia luas, spektrum dia besar dan luas dah seperti mana yang Aziz katakan tadi. Jadi mungkin ini antara peluang yang boleh diambil oleh anak Sarawak yang bukan saja berada dalam Sarawak, yang di Semenanjung tu sendiri, Prof. Sebenarnya. Ya, betul. Kita tahu di Sarawak ada universiti dan IPTA dan FTT swasta, ada Swinburne, ada Kertin, ada Unimas, ada UiTM. Di Semenanjung kita tahu ramai anak Sarawak ni di Universiti Melaya, di UPM, UKM, USM dan universiti negeri lain, seperti Universiti Pahang di Johor dan sebagainya. Kebetulan saya juga menjadi penasihat kepada Persatuan Mahasiswa Negeri Sarawak di Universiti Melaya. Jadi saya kira ini merupakan satu khabar baik kepada anak-anak Sarawak di Semenanjung ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Petros ini. Malah di Sarawak ada Persatuan Anak Dagang ataupun Anak Negeri Sarawak yang tersendiri. Kita ada rangkaian. Jadi mereka juga terlibat dalam oil and gas. Mereka ni pernah bekerja dengan industri minyak di Iran, di Kanada, di beberapa lain. Jadi ini macam mana perkara ini boleh mereka boleh menyumbang kepada Petros. Barangkali ini boleh kita tanya kepada panel lah bagaimana ia dapat disumbangkan dalam konteks tersebut. Ya. Jadi Zid, sekarang ni anak Sarawak ada di mana-mana saja dan belajar di mana-mana universiti, bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Betul. Jadi antara peluangnya tadi di Petros yang kita sedang bincangkan sekarang. Jadi spesifiknya Zid, macam mana Petros boleh membantu mereka dalam bidang-bidang ataupun kita nak beritahu dengan penonton kepada ibu ayah yang di rumah ni yang mana anak mereka mungkin nak bekerja dengan balik Sarawak, bekerja dengan Petros. Spesifik job recruitment tu sendiri. Kita lihat objektif-objektif Kerajaan Negeri Sarawak dengan Petros. Pertama, meningkatkan sumbangan ekonomi daripada hasil minyak dan gas, upstream dan downstream. It's a big spectrum. Lepas tu mengembangkan lagi industri downstream hiliran, seperti industri petchem, industri sekarang ni dekat Kidurong, you have multiple gas plants apa semua. And then infrastructure gas. Sekarang ni kalau anda tidak tahu, di Miri ada infrastruktur domestic gas di mana setiap rumah di Miri disalurkan dengan gas. So how do we expose that to the whole of Sarawak? Di Miri setiap rumah disalurkan dengan gas. Pakai tong. Pakai tong. It's pipe gas through to each home. But how do we try to expand that to the whole of Sarawak? Now dari segi Petros sekarang ni ialah still satu organisasi yang lean, kecil. Tenaga pekerja dalam 70 untuk merealisasikan objektif-objektif inilah. Now, in terms of how kita continue to grow, yang akan mengambil masa lah. In terms of opportunities apa semua. But definitely there will be opportunities. But bila Petros dapat mengembangkan ekonomi, dapat mengembangkan infrastruktur, there will be other players yang perlu support. So there will be more opportunities not just through Petros, but through other players yang will be supporting Petros as well lah. So that's the context that we're looking at in terms of bila dia membangun, kita membangun bersama. Not necessarily sebagai in Petros saja. Bukan Petros saja, tapi sekeliling dia. Sekeliling sekali. But specifically to Petros right now, memang akan ada specific requirements. If you're talking about graduates lah. Graduates and probably student-student yang currently tengah buat bachelor kan. Kita tengah melihat cara untuk kita membangunkan mereka. But it won't be almost immediately. Sekarang ni fokus Petros ialah untuk membina objektif strategik ini untuk negeri daripada mereka-mereka yang berpengalaman.
Okay. Dan daripada bila kita dah dapat mereka-mereka yang berpengalaman ini, kita akan dapat membangunkan mereka-mereka yang baru habis bekerja. Sekarang ni kalau kita lihat dari segi Petros, our leadership team total maybe about 270 years of experience dalam oil and gas. 270 tahun. Yeah. So we want to use this experience untuk meningkatkan kemahiran dalam industri kita dari segi membangunkan graduate student kita. So program tu akan dibina. Okey, baik Aziz. Okey, jelas. Antara keperluan pada masa kini untuk Petros ni sebenarnya, Prof, mencari orang yang berpengalaman dalam kita membangunkan kita punya industri dalam Petros ni sebenarnya, bersama dengan Petros ni. Okey, Prof, saya nak bersembang dengan Prof tentang orang ataupun kandidat yang tidak mempunyai kelayakan seperti ada degree ke, ada diploma ke, bagaimana tu nanti. Tapi sebelum tu kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey, kita kembali dalam Rancangan Randau. Jadi tadi Prof ada soalan yang hendak ditanyakan kepada guest kita, tetamu kita. Silakan Prof. Okay. Kita lihat tadi dibincangkan mengenai golongan-golongan yang begitu berpengalaman, yang berpengalaman 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Jadi kita ada dua soalan yang saya nak tanya. Yang pertama, bagaimana kepada golongan yang tidak ada kemahiran, golongan tidak ada sijil, begitu. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita membina model insan yang hebat, saya kira ia perlu latihan yang mencukupi. Salah satu pendekatan UC ialah internship. Iaitu memberi peluang kepada mahasiswa dalam bidang-bidang tertentu, tak kira lah sama ada bidang marketing ke, kejuruteraan ke, ekonomi dan sebagainya, untuk membuat internship di latihan industri di Petros. Barangkali boleh dikongsikan supaya ramai anak-anak Sarawak boleh mengasahkan bakat mereka. Betul, jelas. Soalan tu. Biar saya mengambil soalan nombor 2 dulu. Internship. Bagi Petros, memang kami ada plan untuk membuka peluang-peluang internship dalam tahun ini. The number of internship placement mungkin limited lah. But there will be opportunities for technical, upstream, downstream, as well as functional, which is finance ke, HR ke, law even. So there will be opportunities and semua ni akan diiklankan dalam website kami. Website kami which is www.petroleumsarawak.com. So information akan diiklankan dalam masa ke semasa ini. Dalam untuk dari segi yang tidak bersijil ataupun kurang akademik. Now, oil and gas ni is very risky. Memang kita cakap tadi memang very risky. Memang perlu skilled employees. First, sijil ataupun pensijilan boleh dilakukan sama ada sebelum atau semasa. But in terms of yang baru lepas SPM atau tiada SPM, maybe mereka boleh mencari skill di peluang pekerjaan di industri kecil untuk menaik tarafkan skill mereka sebelum menaikkan diri ke oil and gas. Saya tarik dengan kenyataan ini. Prof, seperti mana kita sedia maklum, di Sarawak sendiri kita mempunyai satu institusi kemahiran dalam teknikal ni macam Centex, Center of Technical Excellence Sarawak. Merupakan sebuah institusi yang boleh memberi latihan program kemahiran untuk dari segi latihan industri ni sendiri. Jadi dari segi sijil tu pun diiktiraf oleh industri. Jadi mungkin ini mempunyai satu peluang juga yang mana kita boleh memberi satu kelayakan, pengiktirafan dari segi sijil kepada orang Sarawak yang selama ini mungkin tidak mempunyai sijil-sijil dalam bidang tersebut, tapi mempunyai pengalaman, experience tu kan. Macam mana Prof rasakan perkara ini? Peranan Centex ini penting, ia merupakan jadi satu feeder pada Petros ini sendiri. Sebab mereka yang mula-mulanya hanya misalnya lulusan SPM, kemudian mereka mengasah kemahiran mereka melalui Centex. Ramai
Sehingga gaduhan daripada Sentech ini saya lihat sudah dilihat visibility mereka ni sudah ada di Sukata Sarawak. Saya kira Sentech ini merupakan satu ruang untuk anak-anak Sarawak untuk mendapatkan latihan dahulu sebelum mereka memohon ke tempat yang lebih mencabar dan lebih besar seperti Petros ini. Saya kira itu satu kalau boleh Petros dengan Sentech ni boleh bekerjasama. Sentech latihan, kemudian mereka menghantar kepada internship ataupun melihat ruang yang ada dalam konteks Petros itu sendiri. Ya, jadi ini peluanglah kepada anak-anak Sarawak yang juga berada kat Semenanjung sana, Prof. Yang bersama dengan Prof. Mungkin lepas ni Prof sendiri pun nak balik pula dengar cerita ni kan. Ya. Prof sendiri pun balik lepas ni bersama kita kat sini. Okey, Prof. Jadi sekarang ni begini, saya nampak kita dah mempunyai satu satu peluang yang besar, yang amat besar di Sarawak ni dengan Petrosnya, dengan peluang-peluang pekerjaan. Mungkin Prof ada tak mungkin antara soalan yang hendak ditanyakan lagi dengan pihak Petros ni, sebab kita dalam minit-minit segmen terakhir ni saya ada satu soalan cepu emas nak tanya di belakang nanti. Boleh? Okay, apa harapan Petros dalam konteks pembangunan modal insan di Sarawak? Harapan Petros yang paling penting ialah kita menunaikan amanah kerajaan untuk melaksanakan amanah ini dengan penuh dedikasi untuk mencapai Vision 2030 dan dengan ini membuka peluang untuk anak-anak Sarawak. Okey. Ya, yang penting is whether dia direct atau indirect via Petros, yang penting ialah kami ingin membangunkan anak-anak Sarawak dari segi industri, bukan just dari segi company. Bukan syarikat itu sahaja yang dah dibangun, tapi industri, the whole industry in Sarawak. Kerana objektif Petros ialah bukan untuk company. Ya. Objektif kita ialah untuk state, untuk negeri. Sebab tu saya nampak dalam satu laporan berita ni, Petros milik Kerajaan Sarawak. Jadi untuk orang Sarawak. Ya, untuk orang Sarawak. Untuk orang Sarawak. Demi Sarawak. Jadi ini antara perkara yang boleh membangkitkan semangat anak-anak Sarawak ni lagi untuk mencari. Lepas ni jangan terkejut pula Zid. Website hari-hari orang kunjungi website Petros untuk nak tanya pekerjaan ni sebenarnya. Lepas ni bagus tu. Bagus. Okey. Jadi begini. Saya pula melihat dari segi masih lagi ingin bertanya dengan Petros ni dari segi kategori peluang perniagaan, peluang pekerjaan. Kenapa saya bertanya tentang kategori ini? Sebab mungkin penonton yang sedang menonton rancangan ini ingin memberitahu anak mereka, sanak saudara mereka, ahli keluarga mereka yang jauh dan dekat ni bahawa hari ini pergi ke website Petros, di sana ada peluang pekerjaan. Mungkin dalam tempoh 2 minggu ataupun sebulan ni, dalam tempoh yang terdekat ni lah Zid, ada tak yang kita boleh bagi jaminan kepada rakyat Sarawak, kalau anda kunjungi website kami, anda datang ke Petros, pasti ada kerja kosong yang kami boleh berikan. Okey. Tahun ini memang tahun mencabar untuk Petros. Okay. Dari segi organisasi, kami practice lean organisation lah, small organisation. Okay. But kami continue to grow. Okay. Yang pentinglah membangun, kerana matlamat kami ialah untuk merealisasikan amanah yang telah diberikan daripada kerajaan. Okay. Dan untuk itu memang kami akan membesar, menambahkan peluang-peluang pekerjaan. Immediately dalam masa terdekat, dalam masa 2-3 bulan pun lah. Jikalau anda mengunjungi website kami www.petroleumsarawak.com, pergi ke kawasan ke careers, di situ akan ada position seperti engineering, project engineering, seperti finance, either accountant ataupun assistant accountant. Akan ada planning position. So akan ada HR position. Okay. So over time kita akan continue to post positions
Kalau terlepas yang satu tu tak boleh buat apalah. Ya. Kerana kita terpaksa mengejar masa. Menunggu lagi yang lain Menunggu lah. dan mengejar masa. Tapi sentiasa ada lah nanti Sentiasa Zid. ada. Ya. Okey, jelas Prof. Memang ada peluang yang baik, peluang pekerjaan baik yang akan ditawarkan oleh Petros ni. Jadi Prof mungkin boleh sebarkan juga berita baik ni kepada anak-anak kita, anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung, Prof. Ya. Kita ada kumpulan media sosial pelajar-pelajar mahasiswa Sarawak. Kita boleh berkomunikasi daripada UM ke USM ke UKM dengan pelbagai networking kita di Semenanjung Malaysia. InsyaAllah boleh tu. Terima kasih Yang Petros. Saya harap Prof berada di KL tu berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan harap kita berjumpa pada rancangan Randau akan datang bersama dengan Prof lagi. Cik Aziz ni terima kasih kerana memberikan maklumat yang cukup berharga untuk rakyat Sarawak. Banyak peluang yang telah dibuka oleh Kerajaan Sarawak itu sendiri dan melalui Petros malam ini. Gunakan peluang ini, maklumkan, sebarkan kepada anak-anak anda, kepada semua sanak saudara sahabat andai bahawa Petros mempunyai satu peluang yang boleh kita jadikan sebagai platform untuk mendapat pekerjaan. Dan semua yang menonton rancangan Randau mendapat manfaatnya malam ini sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.